Okay, selamat malam semua. Very good evening, everyone. Okay, today we are going to learn about account. Okay, hari ini kita belajar account. So, sebelum kita bermula, cikgu buat pengenalan sendiri dulu. Okay, teacher is Miss Joanna. Okay, so cikgu adalah founder bagi YouTube channel SPM Malaysia. So, I hope for those who haven't subscribed, okay, you may subscribe my YouTube channel. Okay, siapa pernah sini tengok cikgu punya video? Ada tak? Anyone got watch teacher YouTube video before? Ada. Okay, yang logo ini merah punya kan? The red color one. So, siapa yang tak pernah, you just search SPM Malaysia. So, dalam sana ada banyak video untuk account juga. Oh, banyak kali. Okay, good. If possible, you send message to public lah. Okay, send to everyone jangan malu-malu. Okay, so sekarang kita nak buat kita punya soalan untuk analisis. Tapi sebelum tu, kenapa kita nak buat analisis? Why we need to do analysis For what? Siapa tahu? Kenapa kita nak buat analisis untuk kita punya account? Sebenarnya kita nak cari apa? Sebab kita nak banding. Banding apa? We want to compare what? We want to compare the performance, prestasi perniagaan. Okay, so sini kamu boleh tengok. Kamu kalau ada kertas, kamu boleh salin juga. Okay, kita nak bandingkan prestasi sebab company kan. Company mungkin ada buka 10 tahun ke ataupun 5 tahun ke. So kita boleh banding ikut tahun. Contoh 2020 sampai untung 10,000. And then 2021 sampai untung 12,000. Oh, getting better. Okay, semakin bagus lah. So kita boleh banding dia semakin bagus ke semakin teruk. Dan kecuali kita banding tahun, apa lagi kita boleh banding? Do you know? Kita boleh banding antara dua syarikat. Okay, we can compare two company. Contoh, saya adalah bank. Okay, saya adalah bank ABC. Dan saya nak pinjam duit makan. Ada dua syarikat. Dua-dua syarikat dia nak pinjam 1 juta. Okay, dua-dua nak pinjam 1 juta. Ini syarikat A, ini syarikat B. Syarikat A punya untung adalah 100,000. Dan syarikat B dia rugi. Rugi 20,000. So, kalau kamu sebagai bank ABC, kamu nak pinjam kepada company A ke company B? Of course is A, correct. Kenapa pinjam A ya? Bukan pinjam B ke? B kesian dia rugilah, duit dia tak cukup That's why dia tak cukup duit, dia nak pinjam duit. Kenapa saya tak bagi dia pinjam? Sebab dia tidak mampu bayar. Betul, ada risiko. This one high risk. High risk. Dia punya risiko sangat tinggi. Nanti dia bankrupt. Kan? Kalau dia bankrupt, saya punya duit sudah hilang. Tak ada duit sudah. Okay, so analisis boleh bantu kita banding prestasi company kita sendiri ikut tahun dan juga kita boleh banding dua syarikat yang berbeza untuk tengok siapa mampu, siapa tak mampu untuk bayar hutang. Okay, then untuk trial class ini saya tak explain semua. Saya explain dua saja, two things. Okay, ini pertama lah. Pertama adalah margin untung kasar, margin untung bersih. Okay, apakah maksud margin? Saya bagi sedikit idea. Margin maksudnya setiap ringgit jualan bersih yang saya terima, okay, ada berapa persen adalah untung saya. Okay, faham tak sini? For every ringgit that I receive, the money that I receive, duit yang saya dapat, ada berapa persen adalah untung saya.
Okay, saya bagi sikit soalan dulu. Contoh lah, contoh soalan. Okay, saya jual nasi ayam boleh tak? Okay, saya jual nasi ayam. So nasi ayam ada apa dalam nasi ayam? Nasi ayam kita ada nasi, apa lagi? Kita ada nasi, kita ada ayam. Okay, saya lukis satu peha dulu. Ayam macam ni. Okay, so sekarang saya tanyalah, kamu rasa sekarang punya harga jualan berapa? How much actually the price, selling price? Bagi satu nilai yang kamu rasa, ataupun nasi ayam dekat kampung kamu berapa? RM5, RM6.50, RM5. Okay, common is RM5 lah kan. Tapi RM5 tu mungkin bukan paha sudah, bukan paha, not the drumstick. Okay, tak apa. So kita anggap dia, kita jual, okay, kita jual RM5, RM5. Tapi kamu rasa itu nasi ayam, dia punya cost kita nak buat itu nasi, nak buat itu ayam, sebenarnya kamu rasa dia punya cost berapa? How much actually I can make a plate already? Cost dia. Cost maksudnya harga sebelum kita jual lah. You don't give me percentage, you give me a number also can. Maybe I give you lah. I think RM3 we can do already. Okay, RM3 boleh buat satu nasi ayam sudah. So kalau begitu, kamu nampak dia punya untung berapa? Berapakah untung dia? RM3 punya cost saya jual RM5. RM2, betul, RM2 untung dia RM2. So kalau begitu, then kamu fikir, saya dapat, okay, saya dapat RM5, betul tak? I get RM5. And then dalam RM5 ini, saya akan untung RM2. Dan sebenarnya dia berapa persen daripada duit yang saya dapat itu? How many percent? So kita guna formula lah. Okay, kita guna formula. Untung bahagi jualan darab 100%. So kamu tolong saya kira berapakah margin dia? What is the margin? Daripada RM5 ada RM2 adalah untung. So saya punya margin 40%, correct. Jangan tekan itu persen. When you press calculator, you just press 2/5 times 100 only. Itu persen cuma untuk tulis saja. Okay? Okay, so why we need to find margin 40%? Kenapa nak kira margin pula? Siapa tahu? Kenapa nak kira margin? Okay, this one is actually for the convenient for the boss. Okay, boss tengok, oh saya punya margin 40%. Jadi, so hari ini hari Isnin, Monday saya dapat duit saya dapat duit RM1,000. So RM1,000 maksudnya saya untung sudah berapa? Berapa saya untung kasar? 40% 40% of 1,000 is what? RM1,000 darab 40%. RM 400. Betul. Okay, so itu bos senang dia kira. Dia tak payah tolak kos lah, tambah hasil tolak kos, tolak belanja, tak perlu. Dia terus kira 40% saja. Sudah kamu tahu 40%. Faham? Then you see kalau dia dapat duit RM1,000, maksudnya dia sudah untung 400 kan? Dan kalau dia dapat RM2,000, hari ini dapat RM2,000, so maksudnya dia untung berapa? 800, betul. 800. Dan kalau dia untung 3,000, bukan untung 3,000. Kalau dia dapat cash dapat 3,000. So maksudnya dia sudah untung 1,200. Is it easy to count? Lebih senang untuk kira kan?
Berbanding daripada kamu kena cari jualan, tolak kos, ini lebih senang untuk kira. Tapi ini bukan yang tepat lah. Ini cuma nak bantu kita punya bos untuk kira dia punya untung dengan lebih cepat. Okay, easy way to calculate lah. Pernah tak kamu dengar orang cakap, margin saya sikit saja, margin saya sikit saja, jangan minta discount. Pernah tak? Or maybe some of you didn't go to shopping. Okay, kalau ada, okay, kalau kamu pergi shopping ke mana ke, kamu minta discount, ada discount tak? Tak boleh discount sudah, margin saya kecil. Apa maksud margin saya kecil? Maksudnya dia punya untung sangat sikit. Daripada dia punya jualan, sebenarnya dia cuma untung berapa sen ataupun berapa ringgit sahaja. So, dia tak boleh discount sudah. Okay? Okay, so kita tengok balik formula. Margin adalah untung kasar bahagi jualan bersih. Kalau dia margin, untung kasar. Kalau margin untung bersih bahagi jualan bersih. Okay, jualan bersih maksudnya kena kira pulangan punya. Okay, kita cuba tengok soalan ini. Our first question is hard question already. Soalan pertama sudah susah sikit. Dia bagi inventory awal. Okay, ini awal punya. Dia bagi inventory akhir. And then dia bagi cost jualan. And then dia cakap, untung kasar adalah 20% atas perolehan. Okay, untuk kamu punya pemahaman, perolehan maksudnya duit yang dia dapat. So, duit yang dia dapat tu apa? What is that? Yang duit cash yang saya dapat, itu adalah jualan bersih. Okay, so ini sebenarnya dia sudah bagi apa? Untung kasar adalah 20% atas perolehan, atas jualan bersih. Ini adalah margin apa? Untung kasar bahagi jualan bersih. Margin untung kasar. Bukan untung bersih ya, margin untung kasar. So, dia sudah bagi 20%. Okay, 20%. So, sini kan, siapa boleh bagi tahu saya, untung kasar sama dengan berapa jualan bersih? From here, can you count? Ini macam matematik pula. Ya, memang dia matematik. Saya nak cari untung kasar. Untung kasar sama dengan berapa jualan bersih? Kamu kena pindah, move the 100 and move the JB ya. 20 bahagi jadi darab, darab jadi bahagi. So, siapa dapat 20 per 100? 0.2 JB. Okay, sini ada masalah tak sini? Got question nak? First, kamu kena ingat perolehan adalah jualan bersih. Macam mana dapat 0.2? Okay, 20 bahagi 100 dapat 0.2. Okay, 20 divide 100. Okay, Okay, so first kamu kena tahu ini JB kan. Lepas tu kamu kena ingat untung kasar bahagi jualan bersih maksudnya margin. Okay, just fill in. So sekarang saya dapat untung kasar adalah 0.2 jualan bersih. And then sini dia bagi kamu cost jualan. Masih ingat tak? Cost jualan, untung kasar dengan jualan bersih. Apakah hubungan tiga-tiga ini? What is the relation between these three terms? Kos jualan, untung kasar dengan jualan bersih. Siapa ingat formula dia? Formula yang ada tiga-tiga ini. Tak ingat ke? Untung kasar sama dengan? Betul. Jualan bersih tolak kos jualan. Okay? Ingat ini ya, untung kasar sama dengan jualan bersih, tolak kos jualan. Oke, lepas tu, ini kan kita sudah dapat. Ini adalah untung kasar. So, boleh tak saya ganti sini?
Boleh. Untung kasar saya ganti 0.2 jualan bersih. Okay, then kos jualan sudah dapat kan? Kos jualan sini sudah bagi ya. 60400. Okay, boleh saya cari jualan bersih tak? Can I find JB now? Boleh. Okay, so ini saya akan pindah negatif ke sebelah jadi positif. And then ini positif pindah jadi negatif. Ini cikgu tanya lagi. 1 JB tolak 0.2 JB tinggal berapa JB? 1 tolak 0.2. 0.8 kan? 0.8 jualan bersih. Then 1 jualan bersih berapa? Macam mana kita cari? 0.8 kena pindah jadi bahagi. Darab jadi bahagi. So, jualan bersih dapat 75500. Kenapa tak ada jawapan? A, B, C, D tak ada. Kenapa? Sebab soalan tanya untung kasar. Bukan dia tanya JB kan? Dia tanya berapakah untung kasar? So, untung kasar kita sudah ada formula sini. Untung kasar adalah 0.2 darab JB. So, boleh tak saya cari sekarang? Boleh. 0.2 darab JB mah. So 0.2 darab 75.500. Mau banyaknya nih kosong kamu. 15100 C betul. Okay, saya kasih zoom out lah. Saya rasa ada yang nak screenshot kan. Okay, zoom out a bit. Okay, siapa nak screenshot boleh screenshot kan. Inilah standard untuk soalan SPM. Susah tak? Sebenarnya ada sedikit susah kan? Sebab dia kena guna matematik punya penggantian. 2 formula. Ini satu formula. Ini satu formula. Okey, tak apa, kita cuba buat soalan yang senang sikit senang sikit. Okey, sudah screenshot? Sudah. Okey, so ini ya. Ini adalah jingle trading Jingle trading ada jualan, ada belian, ada inventory awal, ada inventory akhir. Dan ada belanja pentadbiran, belanja jualan, dan agihan. Okay, ada 2 belanja sini. Dia tanya, berapakah peratus untung bersih atas jualan? Okay, dia sudah bagi formula sebenarnya. Untung bersih atas jualan, berapa persen? So, the question is, I don't know my untung bersih. Saya tak tahu untung bersih berapa. So, macam mana cari untung bersih? Masih ingat tak? Untung bersih sama dengan untung kasar tambah apa? Tambah hasil tolak belanja. Okey, tambah hasil tolak belanja. So sini tak ada untung kasar. Macam mana cari untung kasar pula? Any idea? Untung kasar sama dengan jualan bersih tolak kos jualan. Tapi tak ada kos jualan, Macam mana cari kos jualan pula? Wah, ini macam ulang kaji ya. Kos jualan. Inventory awal tambah belian bersih tambah Audi tolak inventory akhir. Okay, like this. Okay, so sekarang kita kena cari kos jualan dulu. Okay, let's do for kos jualan. Okay, kos jualan. Inventory awal. Yang awal 36890. Tambah belian bersih. Belian bersih 223580. Audi sini tak ada.
tolak inventory akhir 43260. So berapa kos jualan kamu dapat? Ya, ini bab 1 lah. Tingkatan 5 bab 1 analisis. Kenapa? Walaupun bab 1, mestilah dia guna lagi form 4 punya benda. Form 4 punya adalah basic saja, asas. Okey, betul. Kos jualan sudah dapat. Lepas dapat kos jualan, apa kita buat? Kita kena cari untung kasar. Untung kasar adalah jualan bersih tolak kos jualan. So, jualan bersih, jualan 250,000. Tolak kos jualan. So, berapakah untung kasar saya? $32,790. Okay, lepas dapat untung kasar, kita cari untung bersih. Sebab soalan cakap nak peratus untung bersih atas jualan. Dia nak untung bersih. So, ikut formula ni. Untung kasar tambah hasil. Ada hasil tak? Tak ada. Ada belanja tak? Ada. Ada 2 belanja sini ya. Belanja pentadbiran, belanja jualan dan agihan. So tolak 2 belanja ini. Minus it. Ini dapat negatif ke? Let's see first. Tak adalah, positif lah. 5,000. You count again. Cuba kamu tekan lagi. Positif 5,000. Okay, so lepas kamu siap ini, then baru kamu kira peratus untung bersih atas jualan. So, untung bersih atas jualan bersih. So, untung bersih 5,000. Atas maksudnya bahagi ya. Jualan bersih berapa? 250,000 darab 100%. So, berapa kamu dapat? Persen jangan tekan. 2%. Betul. So, jawapan dia A. Sebenarnya peratus untung bersih atas jualan, ini apa formula ni? Masih ingat tak? Tadi cikgu cakap. Peratus untung bersih atas jualan. Ini adalah mar apa? Margin. Margin apa? Margin untung bersih, betul. Margin untung bersih. Maksudnya, cikgu tanya, apakah maksud 2% ini? 2% ini maksud dia setiap RM RM100 yang saya dapat. Okay, kalau saya dapat RM100, maksudnya saya ada untung berapa? Sebab untung bersih adalah RM berapa? RM2. Banyak ke? Sikitnya. Saya jual RM100, hanya ada RM2 untung bersih saja. Okay, so inilah kita panggil dia margin sangat kecil. Tak cukup pun dia nak bayar dia punya anak punya susu ke apa, kan? Okay, margin dia sangat kecil. Okay, saya zoom out a bit. Mungkin ada yang nak screenshot, kamu boleh screenshot sekarang. Okay ya, kenapa? Okay, so sekarang kamu kena fikir satu benda lah. Mungkin lah, sebab ini untuk bantu kamu. Siapa yang ada buat bisnes sini kan? Kamu mesti pandai kira margin. Okay, jangan kamu jual tapi kamu tak tahu margin. Then lepas kamu kira margin baru 2%. Kalau 2% punya bisnes kamu nak buat lagi ke? Do you want to do 2%? No. 2%. 100 dapat RM2. 1,000 dapat RM20 sahaja. Nak ke? Kita jual 1,000, 2,000 punya barang cuma RM2, RM4 punya untung saja. Okay, so mesti kamu pandai kira kamu punya margin lah. Ini untuk bantu kamu buat bisnes. Okay, next one. Ini. This is an interesting story.
Kadar pusing ganti. Apa maksud margin? Like I mentioned just now lah. Margin maksudnya setiap ringgit kita jual ataupun setiap 100 ringgit kamu jual, kamu punya untung dapat berapa. Itu maksud dia margin. Okay, saya scroll up lagi sini. Mana tu? This one. Setiap ringgit jualan besi yang saya terima, ada berapa persen adalah untung saya. Okay, kalau untung kasar, guna untung kasar bagi jualan besi. Kalau untung besi, guna untung besi bagi jualan besi. Tengoklah apa yang kamu nak. Okay? Oh, by the way, one more thing, cikgu nak tanya lah. Pasal untung kasar dengan untung besi, mana satu punya margin mesti kecil? Which one is smaller than another one? Margin untung kasar lebih kecil ke margin untung besi lebih kecil? Okay, contoh cikgu tanya. Kalau saya punya untung kasar kan, contoh, kalau untung kasar saya adalah 3.000, mungkin tak untung bersih saya 5.000? Is it possible? Kamu buat account form 4 kan, banyak kali kamu buat. Mungkin ke untung bersih lebih besar daripada untung kasar? Tidak kan? Tak mungkin kan? Tidak mungkin. Mesti untung bersih lebih kecil berbanding kepada untung kasar. Kenapa dia lebih kecil? Sebab dia kena tolak banyak belanja lagi, kan? So, mestilah margin untung bersih lebih kecil berbanding margin untung kasar. Okay? Kalau untung kasar punya margin 10%, mungkin margin untung bersih hanya 5% saja. Contoh macam ni lah. Tak mungkin untung kasar lebih kecil. Mesti untung kasar lebih besar. Okay, then next one about this one. Kadar pusing ganti inventory. Saya bagi sikit story dulu. Apakah maksud kadar pusing ganti inventory? Kamu tahu inventory itu apa tak? Apa maksud inventory? Inventory maksud dia stok. Okay? Stok. So, kalau kadar pusing ganti inventory maksudnya berapa kali, okay, berapa kali saya ganti ataupun apa? Beli inventory dalam tempoh perakaunan. Okay, normally tempoh perakaunan tu berapa bulan? Siapa tahu? Normally, biasanya. Biasa tempoh adalah 1 tahun lah kan. 1 tahun lah. January to December, setahun lah. So, maksudnya berapa kali kita beli itu inventory dalam setahun. Contoh begitu. So, kamu fikir kalau hari ini saya adalah satu kedai. Okay, jangan cakap saya lah. Ini saya. Okay, saya. Saya pergi kedai ini. Kedai ini adalah satu supermarket. And then selalunya saya pergi beli ayam. Okay, saya suka beli ayam dengan supermarket ini. And then kan, baru saya tahu supermarket, dia punya kadar pusing ganti inventory hanya 12 kali. Apa maksud 12 kali ya? 12 kali maksudnya 1 tahun dia beli ayam 12 kali. Can you feel? Can you notice something or not? 1 tahun beli ayam 12 kali. So berapa lama dia beli ayam 1 kali? Dia beli 1 bulan. 1 bulan beli 1 kali itu ayam. Kamu rasa itu ayam okey ke? Boleh tak kita makan ayam dia? 1 month only 1 times. Tak boleh lah. Ayam dia sudah macam macam sudah rosak, mungkin busuk sudah. Betul tak? Sudah tak fresh lah kita cakap. Tapi kalau hari ini dia cakap, kadar pusing ganti stok dia adalah 365 kali. Okey tak? Apa maksud dia punya
inventory dia beli 365 kali. Maksudnya berapa hari dia tukar, dia beli satu kali itu ayam. Bukan satu bulan sudah. Satu hari, satu kali. Okey tak? Okey lah. Satu hari dia beli ayam satu kali. Maksudnya ayam dia sangat fresh. It's very fresh. Okey, sini okey kan? Faham? Faham ah? Okey, then macam mana kita nak kira pula? Dia punya formula ada sini sudah. First, kamu kena cari kadar, kamu kena cari dulu inventory purata. Langkah pertama, step 1. Inventory purata adalah inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Kenapa nak cari ini? Sebab kita nak cari satu kali dia punya inventory berharga berapa. Okay, harga inventory untuk satu kali. Lepas tu, kita cari kadar pusing ganti inventory guna kos jualan bahagi inventory purata. Step 2. Okay, jangan takut. Saya bagi kamu formula dulu. Mesti ada yang cakap, macam mana nak ingat sekarang kan? Sekarang mungkin kamu tak dapat ingat lah. Nanti kita cuba buat baru kamu ingat. Okay, let's see here first. Saya bagi formula. Kadar pusing ganti inventory sama dengan kos jualan bahagi inventory purata. Dan inventory purata adalah inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Okay, tambah dan bahagi 2. Okay, so soalan dia sudah bagi inventory awal dan dia sudah bagi inventory akhir. Dan dia ada untung kasa dan kadar pusing ganti stok. Soalan suruh kita cari kos jualan. Okay, macam mana cari kos jualan? Boleh tak saya cari inventory purata sini? Boleh kan? Inventory purata, inventory awal tambah inventory akhir. Okay, kita tambahkan dulu. Saya cari inventory purata. So, inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. So, maksudnya sekali kita beli berapa? RM? Okay, betul. 23940. And then, dia sudah bagi kadar pusing ganti stok. Ini maksudnya KBGI ya. Kadar pusing ganti inventory adalah 7 kali. So, kalau dia sudah bagi 7 kali, then formula kos jualan bahagi inventory purata. Purata tu 23940 sama dengan 7. Boleh tak saya cari kos jualan sekarang? Boleh, ini pindah naik ya. So, cuba kamu cari kos jualan saya berapa? 7 darab 23940. 167580. So, jawapan C. Okay, sebenarnya ini soalan kebat juga. Okay, hari ini kita bincang soalan kebat. Okay, kamu boleh screenshot juga soalan ini. Nanti kamu boleh tengok balik. Okay, sudah. So, sekarang kita cuba ini pula. Okay, sekarang dia bagi kamu inventory awal. And then dia bagi kamu inventory akhir. Jualan, pulangan jualan. Oh, tokokan. Okay, tokokan kamu belum belajar lagi. Okay, tapi saya bagi sikit idea lah. Ataupun, okay, saya bagi kamu formula untuk tokokan. Okay, tokokan sini, apakah maksud tokokan? Tokokan adalah untung kasa bahagi kos jualan. Okay, bagi tahu kamu, bab 1 ada 10 formula.
Okay, ada 10 formula. Dan sini saya tak explain tokokan lah. Okay, mungkin saya explain hari lain. So saya bagi sikit idea dulu. Tokokan adalah 25%, 25%. Dan untung kasar saya tak tahu. Kan? Untung kasar saya tidak tahu. Kos jualan pun saya tidak tahu. Kamu rasa saya kena cari apa dulu? What should I find first? Mungkin kita kena cari untung kasar dulu. Boleh tak kamu cari untung kasar sama dengan berapa kos jualan? 25 darab KJ bahagi 100. So, berapa KJ sini? Kamu guna 25 bahagi 100. 25 divided by 100. 0.25 kJ. Okay, ini persamaan pertama, first equation. Okay, lepas tu kita ada untung kasar, ada KJ. Okay, jualan besi boleh kira tak? Jualan besi. Jualan besi kita guna jualan tolak pulangan jualan. So, berapa? Jualan tolak pulangan jualan. Ini tolak ni, kamu akan dapat jualan besi 47260. Okey, jualan besi. So, ada jualan besi, ada untung kasar, ada kos jualan. Okey, boleh tak kita buat hubungan dia? Boleh kan? Untung kasar sama dengan jualan besi tolak kos jualan. Okey, ini hubungan dia. So, untung kasar adalah 0.25 kos jualan. Jualan besi 47260. Tolak kos jualan. Kos jualan berapa? Oh, saya tak tahu. Kita nak cari kos jualan kan? Okey, ini tolak pindah jadi tambah. Okey, tambah kos jualan 47260. So, sekarang 0.25 tambah 1. Jadi berapa kos jualan? 0.5 plus 1. Ini dapat 1.25 kos jualan. So, satu kos jualan dapat apa? Cuba kamu bahagi ya. Divide by 1.25. 37808. Okey, betul. Not done yet. Belum siap lagi. Saya zoom out sikit. Okay, so lepas tu soalan dia tanya apa? Dia tanya berapakah kadar pusing ganti stok ataupun KBGI. So kalau untuk cari itu, ingat formula ke? Mungkin kamu tak ingat kan? Saya tulis dulu. Kadar pusing ganti inventory adalah kos jualan bahagi inventory purata. Okay, kos jualan saya sudah dapat. Tapi inventory purata saya tidak dapat lagi. Saya kena cari. Macam mana cari inventory purata? Tambah inventory awal, tambah inventory akhir, bahagi 2. Okay, so let's find this one first. Inventory purata, kita tambah bahagi 2. Yang awal dengan yang akhir. 52154255 bagi 2 4735 betul. Okay, 4735. Then sekarang sudah dapat, kita boleh buat sudah. Kadar pusing ganti inventory. Kos jualan bahagi inventory purata. Kos jualan 37808. Inventory purata 4735. So berapa? 7.98. Okay, so 7.898. So jawapan dia B. 8 kali lah.
Okey, 8 kali. Okey, saya bagi kamu lagi satu, one more. Okey, so sekarang saya bagi kamu 2 syarikat. Okey, nampak sini ada 2 syarikat, syarikat Dave dengan syarikat Rose. So, syarikat Dave punya kadar pusing ganti stok adalah 3 kali. Okey, kamu fikir, untuk Dave, 1 tahun dia ganti 3 kali. So, maksudnya 1 kali dia berapa bulan ganti sekali? 1 tahun ganti 3 kali. So, berapa bulan ganti sekali? 4 bulan ganti sekali. Macam mana dapat 4? Bahagi 12 bahagi 3. Okey, 1 tahun 12 bulan kan? Dan untuk Rose pula. Rose. 1 tahun ganti 4 kali. So maksudnya 1 kali ganti berapa bulan 1 kali? 3 bulan, betul. 12 bahagi 4. Okay, good. So dia tanya, mana satu benar untuk dua-dua company, dua-dua syarikat? Okay, first one. Jualan syarikat Rose kurang laris berbanding dengan syarikat Dave. Kamu tengok, Dave 4 bulan dia tukar 1 kali. Rose 3 bulan dia tukar 1 kali. Betul ke Rose punya jualan tidak bagus? Dia jual lambat. Salah. Rose jual cepat lah kan? Rose yang cepat, Dave yang lambat. Sebab Dave 4 bulan baru tukar 1 kali. And then number 2. Syarikat Rose menanggung kos penyimpanan inventory yang lebih tinggi. Okay, betul tak Rose dia simpan? Sebab, okay, kamu ingat kalau saya punya stok saya tak jual kan, mana saya simpan? Saya kena simpan dalam storeroom, betul tak? Dekat gudang. Okay, so kita kena bayar sewa untuk simpan inventory. So adakah betul Rose punya inventory kena simpan lebih lama berbanding Dave? No, Dave punya kos lebih tinggi sebab dia kena simpan 4 bulan. Okay, salah lagi. Okay, dan ketiga, pengurusan inventory syarikat Rose lebih efisien. Rose lebih efisien maksudnya lebih bagus, lebih cekap dia urus inventory berbanding Dave. Betul. Kenapa? Sebab barang dia lebih fresh. Betul tak? It's more fresh, tapi dia jual batik lah. Batik bukan fresh. Lebih baru lah. Okay, number 4. Syarikat Dave menukar inventory setiap 4 bulan. Oh, betul lah. Dave 4 bulan 1 kali. Rose 3 bulan 1 kali. Betul. So, jawapan 3 dan 4. Donkey. Okay, so one more. Satu lagi. Saya ada sedia beberapa soalan sini. Okay, so soalan ini adalah daripada syarikat Zap. Z atau Zap. Okay, dia cakap, dia ada inventory awal, ada kos jualan, ada kadar pusing ganti stok, tapi tidak ada inventory akhir. Macam mana kira? Okay, kita anggap dulu, andaikan inventory akhir adalah X. Okay, so kadar pusing ganti inventory adalah kos jualan bahagi inventory purata. Dan nak cari inventory purata macam mana? Inventory purata sama dengan inventory awal tambah akhir bahagi 2 kan? Awal tambah akhir. 18750 tambah X bahagi 2. So kita kena simpan ini dalam formula ini ya. Put this one inside. So KBGI 8 kali, kos jualan 181440, inventory purata 18750 tambah X per 2. Well, you need to find the X value. Macam mana cari nilai X?
Okey, pecahan kita pindah dulu ini naik atas dulu. Pecahan mesti naik ah. So 8 darab 18750 tambah X per 2. Okey, macam mana kita buat? Okey, kamu boleh tolong cikgu kira tak? 8 darab 18750 bahagi 2 berapa? Ini darab ini dulu. $75,000. Okay. Then next one. 8 darab X bahagi 2. Jadi berapa? 8 times X per 2. 4X ah. 8 bagi 2, 4 kan? So boleh cari X tak sekarang? Okay, so ini pindah ke sebelah. 181440 minus tolak 75,000. Sini dapat 106,440. Tapi saya nak bahagi 4 ah. So nilai dia 26610 donkey. Yes, 26610. Ini tak nampak tapi kamu dapat teka kan? 26610. Okay, so hari ini kita bincang semua adalah soalan yang susah-susah punya. Saya sengaja pilihlah soalan yang susah. Tapi kamu rasa okey tak? Okey ya. Saya harap kamu tak, at least kamu kena ada konsep. Sebab kalau soalan ini betul-betul keluar dalam peperiksaan, exam, SPM ke, saya harap kamu boleh jawab lah. This is what I hope. Okay, so I hope you guys like my class today ya. Okay tak kelas hari ini? Do you like the class for today? Nice. Okay, thank you. Okay, yes ah. Okay, then. Okay, kenapa kita buat trial class ini? Nanti kamu akan cikgu akan share sikit lah. Okay? So sebelum tu, siapa nak dapat teknik untuk dapat A dalam kamu punya SPM? Do you want to get A ya? Account, especially account tu macam susah sikit kan? Siapa rasa account tu susah? Who thinks account is so difficult? Yes ah, difficult. So kamu nak dapat A. Okay, then. Siapa nak dapat personal 1 kepada 1 Q&A? Maksudnya kamu boleh tanya cikgu personally. You can WhatsApp teacher or message teacher. Siapa nak ini? Free punya. Oh, account kenapa bagi set face ah? Yes. Okay, so actually sebenarnya cikgu nak kasih buat pengenalan untuk kita punya monthly online tuition ah. So kita ada monthly online tuition untuk 3. Kamu nampak ada 3 tingkat kan? Kenapa ada 3 tingkat? Okay. Siapa yang Form 3 sekarang, kamu boleh join Form 4 kelas sudah. Kita sudah bermula. Siapa yang Form 4 untuk last year 2021, kamu boleh join Form 5. Dan siapa yang Form 5 nak ambil SPM bulan March punya. Then kamu boleh join ini. Tapi ini cuma untuk 2 bulan. January to February only. 2 months. March tiada tuition sudah. Okay, so untuk kelas kita ada 3 subjek lah. Account, MS dengan matematik. Okay. Okay, then apa yang kamu akan dapat last 1 bulan saja untuk SPM taker, right? Sampai February lah. January and February. So kalau kamu nak ambil January pun boleh. Sebenarnya kamu boleh beli video juga. Ya, okay, ada kelas record ke? Tengok dulu apa yang kamu dapat. First, mestilah kamu dapat live class. Macam hari ini ya. You get live class every week. Setiap minggu 1 jam 30 minit. Okay. Tapi bukan macam hari ini lah. Hari ini cuma 45 minit saja kan untuk trial class. Okay, then kita ada private video. So, siapa yang tak dapat join class? Kamu cakap, cikgu, saya tak dapat join. Friday ada activity.
ataupun Saturday I got activity. So, tak dapat join kelas tak apa. Sebab kamu masih akan dapat video setiap minggu. Okay, akan terus update selepas kelas itu. Dan kamu boleh tengok bila-bila saja dan unlimited. And then, contoh, kalau kamu adalah Form 4, kamu nak tengok balik video semasa kamu masuk Form 5, boleh tak? Boleh juga. Okay? Maksudnya, kamu boleh tengok sampai bila-bila saja. Okay, ada nota, ada worksheet, tapi dalam PDF, maksudnya kamu boleh print out, and then kamu boleh buat sama-sama dengan kelas cikgu. Setiap minggu ada worksheet lah. Okay, personal one-to-one. Okay, ini cuma untuk pelajar yang join kelas kita saja. For those who join our class. So, siapa yang join kita punya kelas, terus automatic kamu boleh tanya cikgu soalan secara free. Ya, kita akan practice untuk question, hot question, kebat bingit. Dan juga cikgu akan ajar kamu macam mana kamu jawab soalan dengan cara yang lebih senang. Lebih senang untuk fahamlah teknik how to score A+. This is a student who joined my class in 2020. Okay, mereka sudah ambil SPM dan kebanyakan mereka dapat markah yang sangat bagus untuk account. Okay, sebab masa tu cikgu dapat seminar dan 90%, actually it's 100%, tapi setiap 90% lah of the question that I teach is coming up. Okay, tapi bukan leaking question lah, cikgu punya analisis. Okay, dan dekat sini, ini adalah Sabah, orang dari Sabah, is a student, pelajar dari Sabah. So, dia dapat 98 markah dalam account. Dia join cikgu bermula dari Form 4. Okay, Form 4 dia join cikgu. And then, ini adalah markah untuk Form 4 punya exam. Dia dapat 98. Tinggi tak? Quite high, right? Susah juga untuk dapat markah yang tinggi kalau kamu cuma join online class, tapi dia join kelas cikgu, dia masih dapat 98 online juga. Okay, semua ni online class. Okay, then ini dia tidak pernah join saya punya live class. Dia cuma tengok video saja. Okay, not attend my class on Sunday sebab dia ada activity. So dia tengok video dan dia pergi test. Terus dari 69 dia meningkat jadi 97. Very high marks, right? Siapa nak macam dia juga? Tengok video pun boleh improve. Ini bab 1 hingga bab 8 tau. Bukan senang-senang. Kamu tahu bab 8 paling susah, betul tak? Chapter 8 is a difficult question. Difficult topic. Pelajar sekolah berasrama, boleh tak join? Boleh juga. Asrama student, sebab kamu ada balik rumah kan? Balik rumah, kamu boleh tengok video bila-bila juga. Okay, kalau sekolah kamu membenarkan kamu bawa handphone, kamu boleh tengok juga video. Sebab video cikgu upload dekat YouTube. And then, itu YouTube bukan public punya video lah. Maksudnya bukan semua orang boleh nampak. Cuma pelajar yang join kelas cikgu akan dapat buka itu video link. Then, kamu boleh tengok juga lah itu video kalau kamu dibenarkan membawa gadget ataupun handphone ataupun laptop, kamu boleh tengok bila-bila saja. Okay, then this one also, Form 4 student, first time dia join cikgu punya kelas, dia sudah dapat 100 untuk maths, and maths sudah dapat 91. Very high also. Okay, from fail to pass, so many review lah, saya tak dapat bagi tengok satu-satu. Kamu boleh tengok sendiri dekat kita punya Facebook, juga ada banyak review. Yeah, this one also. Okay, then siapa nak tahu harga cikgu? Do you want to know the price? Ada tak? Siapa nak tengok harga? Yes, Okay, so berapakah harga kita? Normal punya harga, bukan kelas cikgu. Biasanya kalau kamu join tuition, harga biasa adalah 60 hingga 90. Betul tak? Ada yang mungkin 100, ada yang mungkin 200 untuk satu subjek. Tapi berapakah harga cikgu? Adakah 90? Bukan. 60? Bukan juga. 40? Bukan juga. Tapi hanya RM35 saja untuk satu subjek. Okay, kamu boleh screenshot. Form 4 student boleh, Form 5 student boleh join Form 4 class juga. Boleh.
Ada juga pelajar yang form 5 dia ambil dua-dua. Maksudnya dia ambil form 4 dan form 5 sebab mungkin form 4 kamu punya asas terlalu lemah. Kamu nak kasih baikkan dan kamu boleh ambil form 4 juga. You can screenshot first Nanti kamu boleh tunjuk kamu punya ibu bapa. Dan kalau kamu nak register dan kamu malu, kamu boleh suruh ibu bapa kamu daftar dengan cikgu pun boleh. Okay, you can ask your parents to contact teacher lah. Kalau kamu malu sikit lah. Tapi kalau tak malu, boleh terus contact cikgu melalui Telegram ataupun WhatsApp. Okay, ada video juga. Kamu boleh beli video. Mungkin ada yang student dia cakap, cikgu saya tak mau ikut form 4 punya tuition. Saya nak terus beli form 4 punya video. Boleh tak? Boleh juga. Okay, 3 subjek saja. Tak ada subjek lain. So far, sekarang kita ada 3 saja. Account, Maths dengan Maths. Okay, kamu boleh beli video juga untuk satu bab juga. Okay, kamu let's say lah, you say I want to buy video from 5 Maths chapter 1, can also. Okay, kami jual video ikut bab jangan kamu cakap oh saya nak video lesson 1 to lesson 2. No follow chapter. Okay. Okay, yang video tu kalau kamu nak tahu harga, kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun Telegram cikgu, lebih senang. Sebab senang cikgu kira lah. Ada soalan lagi? Tak ada Okay, so anything you just contact teacher lah. Okay, so thank you class. Hope to see you in the monthly tuition class Bye bye.